Okey tuan, ni tahniah saya ucapkan sebab jumpa satu permasalahan yang mungkin orang tak perasan. Macam mana boleh ada bahagian makcik pakcik sedangkan ada anak lelaki? Betul tak? Okey, tak apa. Biar saya explain. Okey, jom kita belajar pasal faraid. So dalam kes ni contohlah suami meninggal dunia. Kebiasaannya waris yang kita tahu adalah isteri dan juga anak. Dalam kes ni anak tunggal pula tu kan. Jadi adakah semua harta tu dapat kepada anak tunggal yang lelaki tu? So sebenarnya kita bila kita nak tahu pasal waris-waris faraid ni, kita kena tahu ada tak si mati ni meninggalkan ini, iaitu ayah dan juga ibu semasa bila dia meninggal dunia itulah. Sekiranya ibu dan ayah masih hidup, maka sebenarnya mereka layak untuk mendapat bahagian faraid. Okey, berapa bahagian faraid mereka? Contoh dalam kes ni disebabkan si mati ada anak, maka bahagian ayah dapat 1/6, ibu dapat 1/6, isteri 1/8 dan anak lelaki tu akan menjadi asabah. Asabah ni maksudnya apa? Dia yang akan menghabiskan baki harta. Tapi berapa sebenarnya bahagian asabah? Itu yang kita akan kira sama. Okey, baik. Dalam faraid ini yang penting bila kita dah tahu bahagian, maka kita kena samakan penyebut lah. Okey, so dalam kes ni kita samakan penyebut, ayah akan dapat 4/24. Ibu dapat 4/24 dan isteri 3/24. Okey, kita tambahkan 4 dan 3, maka akan jadi 11/24. Itu adalah bahagian ayah, ibu dan isteri. So baki dia berapa? Iaitu 24 tolak 11 iaitu 13. 13/24. So itu untuk bahagian anak lelaki, dia akan dapat 13/24. Banyak kan? So macam mana tiba-tiba boleh dapat pada makcik dan pakcik? Itu sebenarnya disebabkan apabila berlaku kematian semasa dalam proses urus pusaka. Ini kalau ikutkan berlaku sekiranya pusaka tu dibiarkan, tak diurus, tak ditukar nama cepat, ataupun berlaku kematian berturut-turut dalam waktu yang singkat. Ini kalau ikutkan secara realiti memang berlakulah. Ayah meninggal, kemudiannya tak lama selepas tu ibu pula meninggal. Okey. So maka bahagian ayah dan ibu tu tadi, apabila berlaku kematian, akan diwarisi pula oleh waris mereka. Dalam kes ni, bahagian ayah dengan ibu dalam 8/24. Bahagian 8/24 tu akan dapat pada adik-beradik si mati. Maka itulah pentingnya untuk kita belajar pasal faraid kan. Tak perlu kita nak marah-marah kalau kita sendiri tak faham pasal faraid. So, kalau korang nak tahu lagi pasal ilmu faraid, ilmu pasal pengurusan harta pusaka, hibah, wasiat dan sebagainya, jangan lupa like and share video ni dan jangan lupa follow.